Hai semua, Assalamualaikum. Selamat petang. Ya, maaf ya atas gangguan teknikal sedikit sahaja tadi, okey. So sekarang sudah jam 5. Okey, sebentar lagi kita akan mulakan dengan sesi live kita. Okey, dengan sesi live kita pada hari ini. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan lebih berfokus kepada persediaan mengedit teks untuk soalan latihan bahasa, okey, dengan pelajar O-level. Okey, jadi jika anak-anak tuan-puan okey ataupun awak dalam live saya ini ialah pelajar dari tingkatan 1 okey sampailah secondary 3 4, okey, sangatlah sesuai menunggu sehingga habis live saya hari ini dan belajar dengan saya. Okey, nama diberi, saya Cikgu Saadia. So you can call me Tutor Saadia. Okey. Okey, saya nampak ada beberapa mungkin ibu bapa, mungkin rakan-rakan, okey, mungkin anak murid yang sudah mengikuti live saya hari ini. Okey, terima kasih saya ucapkan. Saya akan berikan masa dalam beberapa minit sahaja lagi untuk kita menunggu rakan-rakan yang lain, ibu bapa yang lain, okey, ataupun pelajar yang lain untuk ikuti sesi live kita pada hari ini, okey. Saya ulang sekali lagi. Hari ini kita akan lebih fokus kepada tajuk latihan bahasa mengedit teks. Okey. Hai semua yang baru masuk. Terima kasih kerana ikuti sesi live Pusat Bahasa Nusa pada hari ini. Okey, saya akan mulakan sesi pembelajaran kita, sesi perkongsian kita sebentar sahaja lagi. Okey, pastikan anda semua sudah bersedia. Okey, sementara kita tunggu beberapa minit lagi untuk kawan-kawan yang lain masuk. Bolehlah tolong saya rajin-rajinkan jari, kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Kan, kalau awak ada rakan-rakan yang lemah dalam mengedit teks, sebab mengedit teks kita belajar apa? Kita belajar tentang golongan kata dalam bahasa Melayu. Kita belajar imbuhan, kita belajar kata adjektif. Jadi kalau anda rasa mungkin anda berhadapan dengan masalah untuk menjawab mengedit teks, mari ramai-ramai masuk dalam live saya pada hari ini. Okey, nama diberi Cikgu Saadia. Okey, jadi saya akan ajar. Okey, Cikgu Saadia hari ini akan ajarkan mengedit teks. Okey, soalan yang saya sediakan untuk hari ini sangat sesuai, okey, untuk pelajar Express dan Higher Malay G2 G3. Okey, jadi kalau anda lah pelajar itu, okey, anak-anak anda mengambil secondary 1, menengah 1 sampailah menengah 3 4. Okey, sangatlah sesuai untuk anak-anak anda. Okey, saya nampak ada ramai yang sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih kerana mengikuti sesi live saya pada hari ini. Okey, sebentar lagi kita akan mulakan. Okey, sebelum itu mari kongsikan sama-sama dengan rakan-rakan. Kalau ada kawan-kawan di sekolah yang tak tahu nak buat apa di rumah, cakap dia join Pusat Bahasa Nusa. Hari ini ada Cikgu Saadia. Okey, sebelum itu kalau bagi sesiapa ataupun anda semua dalam live ini yang belum mengikuti social media sosial, okey, Pusat Bahasa Nusa, okey, bolehlah berbuat demikian di Instagram ataupun TikTok kita, okey, Pusat Bahasa Nusa, okey, ataupun bolehlah layari kita punya website www.malaytuitionsg.com. okey, so baiklah, sekarang sudah menunjukkan 5-7 minit. Okey, kita akan mulakan dengan kita punya tajuk pada hari ini. Okey, pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk hari ini kita akan belajar mengedit teks. Okey, mengedit teks terutama sangat sesuai dengan pelajar O-level. Okey, dengan pelajar O-level. Okey, so sebelum saya mulakan pembelajaran kita pada hari ini, okey, suka untuk saya memberitahu, mengingatkan. Okey, sebab mungkin ada pelajar yang kadang-kadang terlupa. Okey, saya akan ingatkan semula tips. Okey, tips untuk menjawab soalan mengedit teks ini. Okey, terutama untuk pelajar secondary lah. Okey, yang pertama, awak perlu ingat bahawa
soalan ini ataupun latihan ini bukanlah latihan ataupun soalan tentang imbuhan. Kita tak uji imbuhan pelajar. Kita tak uji imbuhan pelajar. Kita nak pelajar menggunakan kosakata yang sesuai. Kita kena ganti kosakata ataupun perkataan lain. Contoh nombor 1, kita kena ganti perkataan jalin dengan mengekalkan imbuhan di situ. So bila kita baca ayat, kosakata mana yang sesuai berada di situ. Seterusnya. Pertama sekali, tipsnya untuk para pelajar ialah awak semua kena mengenal pasti golongan kata. Contoh, dalam ayat nombor 1. Latihan yang pertama, soalan yang pertama. Dijalin. Boleh tak sesiapa yang beritahu saya? Sesiapa yang tahu dijalin itu ialah golongan kata apa? Golongan kata apa? Golongan kata kita ada kata nama, kata kerja, kata tugas dan kata adjektif. Jadi ada tak sesiapa dalam live ini yang tahu dijalin itu golongan kata apa? Ada yang jawab kata nama. Mungkin boleh cuba sekali lagi. Mungkin boleh cuba lagi. Dijalin bukan kata nama. Macam mana cara? Ya, betul, Nur Iman 6. Dijalin ialah kata kerja. Macam mana kita nak tahu? Dijalin ialah kata kerja sebab dia ada imbuhan di hadapan. Imbuhan di ialah imbuhan kata kerja pasif. Seterusnya kita lihat yang kedua. Kita ada imbuhan me dan kan. Boleh tak? Awak semua beritahu saya. Menaikkan untuk soalan 2. Itu golongan kata apa pula? Siapa tahu? Kata nama. Kata nama pun kurang tepat. Pinko boleh cuba sekali lagi. Menaikkan bukan? Ya, betul. Menaikkan ialah kata kerja juga. Ada me dan kan. Imbuhan men di hadapan ialah imbuhan kata kerja. Betul. Wow, ramai yang betul. Tahniah. Seterusnya, untuk soalan nombor 3. Berbekas. Siapa nak cuba? Wah, bagus. Sangat laju. Kata kerja. Betul. Imbuhan ber di hadapan ialah imbuhan kata kerja. Sama-sama. Terima kasih. Boleh kongsikan dengan kawan-kawan ya live saya hari ini. Berbekas ialah kata kerja. Betul. Seterusnya, mari kita cuba lagi. Bersamaan. Bersamaan dengan imbuhan ber dan imbuhan an. Bersamaan. Bersamaan imbuhan apa ataupun golongan kata apa? Dia ada ber dan an. Siapa tahu? Ada sesiapa nak menjawab? Tak mengapa kalau salah. Yang penting kita mencuba. Ya, bagus. Arina pandai. Bersamaan ialah imbuhan kata kerja ataupun golongan kata kerja. Dan yang terakhir, saya percaya nombor 5 paling senang, paling mudah, mewah. Mewah tu kata apa? Golongan kata apa? Ya, betul, pandai. Mewah ialah kata adjektif. Mewah bermaksud luxury. Ataupun kaya, mewah. Hidup dia mewah. Menandakan contoh dia ada kereta besar, rumah besar, hidupnya mewah. Betul, rich. Mewah. Yang pertama kita kenal pasti golongan kata. Yang kedua kita kena cara untuk kita ubah. Mengedit teks ni. Tipsnya kita kena ubah perkataan jalin, perkataan sama, perkataan bekas, perkataan naik dan perkataan mewah dengan perkataan yang hampir sama maksud. Hampir sama maksud. Jadi kita lihat jalin. Jalin tu maksudnya apa? Jalin tu maksudnya kita eratkan ataupun hubungan tu kita eratkan, kita hubungkan, establish. Jalin. Jalin. Naik tu, naik. Perbuatan kita menaikkan. Perbuatan kita menaikkan, meninggikan, menjadikan naik tinggi ataupun raise. Macam mana kita nak ubah dengan kata yang hampir sama makna? So di sini awak perlu banyak membaca. Kita perlu banyak membaca untuk kita tahu perkataan yang hampir sama makna. Seterusnya, awak kena ingat, pelajar-pelajar, para penonton dalam live saya ini kena ingat. Nombor 4, kita bukan latihan ini ataupun soalan mengedit teks bukanlah soalan ataupun latihan
mengajar perkataan berlawanan. Contoh jalin, kita beri perkataan yang berlawan. Contoh mewah, miskin. Okey, dia bukan perkataan berlawan. Okey, so dalam peperiksaan nanti set 3, set 4 akan ada peperiksaan. Jangan kita terbalikkan. Bukan. Okey, bukan kita terbalikkan, berlawankan. Jahat lawannya baik. Bukan. Okey, mungkin kita seertikan atau kita beri perkataan yang hampir sama makna. Okey, dan yang terakhir, ada beberapa soalan yang dia tidak semestinya imbuhan yang sama. Okey, contoh dalam soalan dia beri imbuhan menghadiri, tapi dia minta awak tukar, it can be berkunjung, tak semestinya dihadiri. Okey, so itu tips untuk menjawab soalan mengedit teks. Okey, soalan mengedit teks. Okey, seterusnya. Sekarang kita dah faham format soalan, ada 5 soalan. Okey, diberi imbuhan kata kerja ataupun kata nama serta kata adjektif. Okey, jadi kita sebagai pelajar, kita sebagai orang yang menjawab soalan, kita kena ganti kata kerja ataupun kata nama dan kata adjektif yang sesuai. Okey, tanpa mengubah imbuhan yang diberikan. Okey, apa maksud tanpa mengubah imbuhan yang diberikan? Okey, imbuhan di kita jangan tukar. Imbuhan me kan kita jangan tukar. Beran kita jangan tukar. While, mewah ialah kata adjektif. So kita tukar kata adjektif yang lain. Okey, mari kita mula menjawab bersama. Okey, kegiatan bercerita. Okey, kegiatan bercerita ialah storytelling activities with anak-anak kecil. Okay, with children boleh mendatangkan banyak manfaat. Okay, can bring many benefits. Okay, apatah lagi kegiatan bercerita yang dilakukan dengan menggunakan buku cerita. Okay, bila kita membaca dengan anak-anak, okay, perkara itu, kegiatan itu sangat memberi banyak manfaat. Okay, apatah lagi bila kita guna buku cerita. Okay, awak bayangkan, kita baca buku Hang Tuah ataupun kita baca buku Cinderella dengan anak-anak kita. Okay, mereka bukan sahaja dapat menambah kosakata, okay, malah mereka dapat tahu, membayangkan bagaimana jalan cerita itu. Okay, melalui kegiatan ini, minat anak-anak terhadap amalan membaca dapat dijalin. Okay, from this activity, okay, from storytelling activities, okay, our kids' passion, okay, our kids interest, minat anak-anak dalam amalan membaca, dalam kegiatan membaca itu dapat dijalin. Okay, dijalin tu dihubungkan, dieratkan. But in this sentence tidak sesuai. Okay, jadi pada pandangan anda semua, untuk perkataan jalin, apakah perkataan lain yang lebih sesuai digantikan? Dijalin tu nak ganti dengan apa? Anyone want to try? Okay, you need to read the whole sentence to know apa yang perlu digantikan di situ. Melalui kegiatan ini, okay, minat anak-anak terhadap amalan membaca dapat dijalin. Dijalin tu dihubungkan. But how can the interest can be hubung? Kita nak buat apa dengan minat itu? Want to try? Dipupuk. Saya rasa pelajar ini sangat pandai. Okay, dipupuk betul. First try dipupuk betul. Jawapan dipupuk adalah jawapan yang betul. Okay, minat anak-anak terhadap amalan membaca dapat dipupuk. Okay, dipupuk tu menyebabkan sesuatu tu berkembang, menjadi lebih maju. Okay, dikembangkan secara berterusan. That is dipupuk. Okay, dierat boleh ke? Dierat boleh ke? Kita nak eratkan minat dengan buku. How can kita eratkan? Erat is like merapatkan. Buku, minat dengan buku, dengan anak-anak. Okay, macam kurang sesuai lah. Dipupuk lebih sesuai. Siapa lagi nak cuba? Terjalin. See? Terjalin. Kenapa terjalin tidak sesuai? Kerana like I said before, kita tak uji imbuhan pelajar. So you need to change jalin in that sentence. Okay, bukan kita tukar terjalin. Okay, dikembang boleh ke? Minat anak-anak terhadap amalan baca dapat, the actual is like kita boleh cakap dikembangkan. Okay, tapi kan tidak boleh berada di situ. Okay, kerana imbuhan yang diberi hanya di. Okay, jadi yang sesuai di sini ialah dipupuk.
Okey, dipupuk. Okey, dipupuk yang paling sesuai lah berada di sini. Okey, I go next. Dibaja sesuai ke? Oh, dibaja pun kurang sesuai. Kerana baja ialah something we put on tanaman untuk dia membesar, kan? Tapi how can minat kita letak baja untuk dia besar? Macam kurang sesuai lah berada di situ. But, good. Saya suka bila para pelajar, bila kamu semua suka mencuba. Okay, don't worry. Okay, kita belajar sama-sama. Okay, next. Di samping itu, penggunaan buku cerita juga dapat menaikkan penguasaan bahasa anak-anak. Okay, see. Penggunaan buku cerita from the books, from the storytelling books, from the storybooks, kita juga dapat menaikkan penguasaan bahasa anak-anak. Okey, penguasaan bahasa anak-anak. Okay, kita bukan nak menaikkan. Wah, good pengetahuan baru hari ini. Bagus, betul. Okey, sebab tu saya kata, ajak ramai-ramai kawan-kawan baru kita dapat pengetahuan itu dapat lebih berkembang. Lagi semua orang dapat, betul tak? Okey, macam mana nak menaikkan? Oh, seterusnya. Saya tak tahu macam nak sebut nama awak. Tapi, untuk menaikkan, betul. Meningkatkan. Okey, meningkatkan tu betul. Kenapa saya kata betul? Yang pertama, kerana awak menggunakan imbuhan yang betul. Imbuhan men dan kan. Okey, and then awak tukar naik kepada tingkat. Ya, betul. Okey, kita tak kata menaikkan penguasaan. Tapi kita kata meningkatkan penguasaan. Okey, bagus. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Mungkin ada sesiapa pelajar lain yang jumpa perkataan lain yang mungkin sesuai untuk menggantikan, meningkatkan. Siapa nak cuba lagi? Meningkatkan. Okey, menaikkan. Kita tukar dengan meningkatkan. Okey, boleh nampak? Alright. Okey, siapa lagi? Meningkatkan. Apa lagi perkataan yang sesuai selain meningkatkan? So, meningkatkan is like kita nak memperbaiki sesuatu untuk jadi lebih tinggi, lebih menaik. Okey, tapi naik tak sesuai. Kita kata meningkatkan. Mempertingkat. Okey, mempertingkat. You can see mempertingkat masih tingkat. Tingkat tu dah betul. Tapi bila dia tambah per. Per ialah imbuhan. So, dia tambah imbuhan memper dan dia membuang imbuhan kan. Pun tak boleh. Okey, mempertingkat. Juga dapat mempertingkat penguasaan bahasa anak-anak. Okey, dia macam bunyi macam betul. Bunyi macam betul. Okey, tapi bila dia tambah imbuhan dan dia mengurangkan imbuhan. Okey, itu bukan latihan ini. Okey, jadi kita kena mengekalkan men dan kan. Okey, kita ubah naik kepada tingkat misalnya. Okey, so we go to next question. Kegiatan ini menjadi lebih berbekas. Berbekas tu kita meninggalkan kesan, meninggalkan tanda. Okey, sekiranya dijadikan kegiatan harian. Okey, bila kita buat hari-hari dengan anak-anak. Okey, kita tak kata kita meninggalkan bekas. Bagus. Foodies. Ya, betul, berkesan. Okey, kita tak kata bila kita baca buku dengan anak-anak kita tinggalkan kesan. Kesan apa? Adakah kita kesan kita rotan? Bukan. Okey, so kita meninggalkan, kita berkesan, lebih berkesan, memberi kesan. Okey, betul. Wah, baguslah pelajar saya hari ini. Sekali cuba je dah betul. Tapi yang kurang tepat pun bagus kerana mencuba. Saya suka pelajar saya bila mencuba dan banyak bertanya. Okey? So, the next answer is berkesan. Okey, kita tak tinggalkan bekas. Bekas tu macam tanda. Kan? Kita minum air, guna cawan, bila pakai lipstick, kita tinggalkan kesan. Okey, bukan kesan. Okey, tapi bukan bekas, tapi kesan. Okey? So kita boleh nampak bekas dan kesan tu sebenarnya hampir sama maksud. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak kat situ? Berkesan. Maafkan saya, jawapan dia berkesan. Okey? That's why I said dia hampir sama makna. Okey, contoh kita naik, kita tingkat. Macam hampir sama makna, betul tak? Tapi still meningkatkan lebih sesuai. Dan kesan dan bekas pun hampir sama makna, tapi berkesan lebih sesuai. Okay, I go next. Soalan keempat. Okay, buku cerita yang dipilih pula harus bersamaan dengan ciri-ciri tertentu. Okay, bersamaan, kita kekalkan ber dan an. Kita tukar sama dengan perkataan lain yang lebih sesuai. See, efektif. Kita tidak boleh
tukar dengan perkataan efektif. Efektif ialah kata adjektif. Bersamaan ialah kata kerja. So we still need to kekalkan golongan kata. Kekalkan golongan kata kekalkan golongan kata kata kerja dan menggunakan imbuhan ber dan an. So maksudnya kita kena tukar perkataan sama itu. Okay? So buku cerita yang kita pilih kena bersamaan dengan ciri tertentu. Maksudnya, contoh, kita nak baca buku dengan anak-anak tadika. Adakah kita akan baca buku yang tebal? Kan, ciri-ciri itu. Kalau dengan anak-anak tadika, kita baca buku yang nipis. Kalau dengan anak yang sekolah menengah, misalnya, okay, kita akan baca buku yang sedikit tebal, yang kosakatanya lebih banyak, bersesuaian dengan ciri tertentu. Okay, bersesuaian pun agak tepat. Agak tepat. Buku cerita yang dipilih pula harus bersesuaian dengan ciri-ciri tertentu. Okay, I think bersesuaian I can accept. Siapa lagi nak cuba? Selain bersesuaian, okay, apa lagi perkataan lain yang kita boleh ganti dengan perkataan sama? Sesuai and sama, dia taklah sama tapi hampir sama maksud, betul tak? Siapa lagi nak cuba? Okay, apa lagi perkataan? Kita cuba fikirkan apa lagi perkataan yang hampir sama maksud dengan sama. Begitu. Bersesuaian. I think bersesuaian also can be accepted. Okay, buku cerita yang dipilih harus bersesuaian dengan ciri-ciri tertentu. Okay, betul. Siapa lagi nak cuba? Okay, so I will write here bersesuaian. Okay, bersesuaian ataupun we also can say bertepatan. Okay, bertepatan, tepat dengan ciri-ciri yang kita nak ajar. Okay, kita nak ajar anak kita tentang kisah dongeng. Jadi kita gunalah buku cerita, buku dongeng. Kalau nak ajar tentang teknologi, so kita guna buku yang berteknologi, yang ada teknologi. Okay, itu maksud bersesuaian ataupun bertepatan dengan ciri-ciri tertentu. Okay, saya masih nampak ada yang masih join live saya. Okay, terima kasih. Terima kasih kerana masih join live saya. Okay, so kita ada satu lagi soalan. Okay, sebelum kita mengakhiri live kita pada hari ini. Okay, untuk soalan terakhir. Okay, saya percaya untuk soalan terakhir ini mesti ramai yang nak cuba. Okay, kerana kita cuma perlu menggantikan kata adjektif. Okay, so soalannya. Contohnya, buku cerita tersebut haruslah mempunyai cerita yang tidak mengelirukan. Okay, tak kelirukan. Dan serta mewah dengan ilustrasi. Okay, ilustrasi itu maksudnya apa? Ada gambar-gambar, ada warna yang cantik. Okay, saya nampak ada yang tulis kaya. Okay, siapa lagi? Penuh. Okay, penuh also can be accepted lah. Kerana penuh juga kata adjektif. Kaya. Okay, the answer is kaya. Okay, buku itu perlu kaya dengan ilustrasi. Impressive, megah. Wah, menarik. Okay, I write first kaya. Okay, kaya dengan ilustrasi. Impressive, okay, impressive kurang sesuai. Lagi megah. Megah dengan ilustrasi. Wow. Okay, bagus. Jawapan yang dikongsikan bagus. Tapi I think megah is like kurang sesuai. I think siapa lagi nak cuba? Kaya, betul. Okay, kaya ialah jawapan yang paling tepat. Kalau mewah ganti dengan penuh. Penuh dengan ilustrasi. Ya, penuh pun saya boleh terima kerana penuh also menunjukkan kata adjektif. Penuh. Penuh dengan ilustrasi. Okay, siapa lagi nak cuba? Untuk yang terakhir. Okay, kaya penuh. Boleh digantikan dengan perkataan mewah. Okay, so di sini para pelajar perlu berhati-hatilah. Kan, untuk soalan 1 hingga 4 kita uji imbuhan golongan kata itu. Imbuhan kata kerja, imbuhan kata nama. But soalan nombor 5 kita uji kata adjektif. Okay, jadi janganlah pula untuk yang terakhir kita tambah berkaya ataupun bermewah. Okay, tu salahlah, kurang tepat. Okay. Wah, saya nampak ada orang like. Terima kasih kerana like dan join live saya pada hari ini. Okay, so now kita sudah habis untuk hari ini kita belajar apa? Mengedit teks. Okay, mengedit teks ini sangat sesuai dengan pelajar-pelajar secondary, pelajar sekolah menengah. Okay, memang inilah soalan yang diuji dalam peperiksaan awak. Okay, soalan apa? Soalan
kita kenal pasti kosakata ataupun golongan kata yang sesuai untuk ayat itu. Okey, misalnya yang pertama, wah, terharu saya bestnya belajar dengan cikgu. Wah, saya pun suka belajar dengan awak semua kerana suka mencuba dan terus bersama saya sehingga habis live. Okey, terima kasih cikgu cantik. Wah, terima kasih juga kepada awak. Oh, ada yang baru follow. Alhamdulillah. Ya, teruskan, kongsikan lagi saya punya account. Okey, kongsikan lagi dengan kawan-kawan supaya kita dapat sebar ke lagi ilmu bahasa Melayu. Okey, dapat bantu lagi ramai orang di luar sana. Okey, terima kasih cikgu, mudah difahami. Alhamdulillah. Okey, esok saya akan ada lagi live. Jadi kalau awak suka, okey, boleh follow TikTok account kami. Okey, dan boleh ajak kawan-kawan. Esok kita masuk lagi live yang sama. Okey, tapi dengan cikgu yang lain pula. Okey, so jangan lupa ikuti siaran langsung TikTok seterusnya. Nantikan update kami di media sosial Pusat Bahasa Nusa. Okey, kalau awak nampak ada keluar tu, esok get ready jam 5. Okey, kita akan belajar lagi bahasa Melayu. Okey, kita kongsi ilmu sama-sama. Okey, seterusnya untuk yang ada persoalan, ada persoalan nak tanya, ada yang berminat untuk mendaftarkan anak-anak dalam kelas-kelas Pusat Bahasa Nusa kami. Bolehlah hubungi di nombor 8186. Saya ulang, 8186 0376. Bolehlah call, telefon, boleh SMS, boleh WhatsApp. Ya, terima kasih pelajar yang tu. I cannot pronounce your name. Assalamualaikum, saya gerak dulu. Bye, thank you. Terima kasih kerana join live saya pada hari ini. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi join live saya pada hari ini. Saya sangat-sangat terharu. Terima kasih. Hopefully apa yang saya ajar memberi manfaat dan awak semua suka dengan live saya pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you.